Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pada hari ini 9 Jun 23, kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Fajr. Surah Al-Fajri, surah yang ke-89, juzuk yang ke-30. Ayat yang kita akan baca bermula ayat 15 sehingga ayat 20. Allah SWT menceritakan kepada kita keadaan manusia ketika dia senang dan juga ketika dia susah. Keadaan manusia waktu senang lain, waktu susah lain. Maka Allah SWT ajar kepada kita orang beriman bagaimana menerima kesenangan dan juga bagaimana menghadapi kesusahan. Itu berbeza orang Islam dengan bukan Islam, orang yang beriman dengan yang tidak beriman, orang yang betul-betul beriman dengan orang yang lemah iman. Tak sama. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita orang yang betul-betul beriman, syukur ketika senang, sabar ketika susah. Kemudian Allah nyatakan beberapa sifat buruk puak-puak kafir: tidak muliakan anak yatim, tidak menggalakkan beri makan pada orang miskin, bahkan mereka pula menyapu harta-harta pusaka semata-mata kerana cintakan harta dan kedudukannya. Para pelajar yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surah 1388. Mari kita baca ayat dulu. Kita baca ayat, kemudian kita pergi kepada huraian. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. Balik mula kepada ayat kita. Fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu. Dan sesungguhnya, dan dalam pada itu manusia ramai yang tidak menghiraukan balasan akhirat. Tak peduli dia. Dia kira nak berdahak di dunia ya. Akhirat itu lain cerita, dia kata. Oleh sebab itu maka kebanyakan manusia apabila diuji oleh Tuhannya, Allah uji dia dengan senang, dimuliakan kedudukannya,
glamour kata orang sekarang tak? Glamour. Orang puji, orang kenal dia belaka. Sekali dia naik pentas satu stadium penuh. Sekali dia live ribu-ribu orang duduk follow dia. Oh bagus. Ini tafsir zaman kita ni, zaman dulu tak ada. Allah Ta'ala itu makna muliakan dia dalam kedudukan dia. Dan dimewahkan hidupnya, kaya raya. Dia nak apa boleh berlaku biti. Ia tidak hendak bersyukur tetapi terus bersikap takbur. Tak syukur, mau takabur. Fayaqulu rabbi akraman, serta berkata dengan sombongnya, Tuhanku telah memuliakan daku. Oi, sedap dia. Hukuman dia simple je. Dia kata Tuhanku telah muliakan aku. Tuhan dia muliakan dia. Itu perasaan dia je lah. Kono-kononnya Tuhan muliakan dia. Tengok, pelajar kepada munasabah ayat. Dalam ayat yang lepas Allah Ta'ala sebut tentang adat puak-puak yang sombong, angkuh, takabur. 3 ikon kesombongan dan kesyirikan dalam dunia telah dicontohkan, kaum Ad, Samud dan Fir'aun. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut juga adat manusia ini, apabila mereka derhaka, Allah Ta'ala akan binasakan mereka. Allah Ta'ala akan binasakan mereka. Maka dalam ayat ini Allah gambarkan kepada kita bahawa manusia ni ada 2 kumpulan. Syukur ketika senang, sabar ketika susah, atau sombong ketika senang, mengamuk, keluh kesah ketika susah. Maka mari ayat kita ni. Ai fa ammal insanu idza ikhtabarahu rabbuhu bil ghina. Ada di kalangan manusia apabila Allah uji dia dengan kaya dan Allah Ta'ala beri kepada dia keluasan rezeki banyak, semua projek jadi belaka, maka dia dalam keadaan nikmat dan kemewahan. Oh bangga. Duk tayar ke kereta dia bawa puluh jenis, sport belaka kereta. Sebuah kereta tu juta-juta belaka. Dia hanya budak kampung, jual apa ni panggil, jual sambal lah, jual bedak-bedak sejuk ni, tapi jadi kaya raya. Sudah jadi apa? Ni apa dia ni? Maka dia mengatakan Rabbi akramani. Tengok, Tuhan aku telah muliakan aku. Mana dalam kepala dia, bila orang tu kaya, Allah muliakan. Orang miskin hina, dia kata. Tengok dalam ulama tafsir, qala Ibnu Atiyah rahimahullah, dia kata zakarallahu ta'ala fi hazil ayah. Ayat ini Allah gambarkan, ceritakan kepada kita bagaimana puak Quraisy telah berkata kepada Nabi SAW menggunakan kedudukan mereka, bahawa mereka ni orang disayangi oleh Allah sebab dia kaya, dia ada kedudukan. Pengikut-pengikut Nabi pula miskin, Ammar, Bilal dan beberapa orang lagi sesak. Orang Kelantan kata sesak, miskin. Tengok, kita dimulia Allah, puak-puak ikut Muhammad hina pada pandangan otak dia lah tu, perkiraan otak dia. Maka Allah tegur di sini, mu jangan duk perasan weh, kaya bukan makna Allah sayang, dapat kedudukan bukan makna Allah redha, hina miskin bukan makna hina di sisi Allah Azza wa Jalla. Ini ayat yang sepatutnya kita kena insaf dan kita kena sedar. Maka ayat yang ke-16, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah. Dan sebaliknya, apabila ia diuji oleh Tuhannya dengan disempitkan rezekinya. Tengok Allah guna perkataan qadara,
alaihi rizquhu. Allah Ta'ala beri kadar yang tidak luas rezeki. Bukan tak ada rezeki, ada rezeki, tapi tidak luas. Tuhan tak kata mabtalahu bil faqri wal miskin, tak, dia kata qadara, maknanya Tuhan hadkan rezeki dia, tak banyak. Oh, apa dia kata? Ia tidak bersabar. Bahkan dia berkata apa? Apa dia kata? Fayaqulu rabbi ahanan. Ia berkata dengan penuh keluh kesah, resah, gelisah serta merepek. Ayat terjemahan sini, merepek, mengamuk dengan katanya, Tuhanku telah menghinakan daku. Jadi bila Allah Ta'ala uji manusia ni dengan susah, fakir, dayyaqa alaihi rizqahu, Allah Ta'ala sempitkan rezeki dia, tak banyak, tak luas. Fayaqulu mutadajjiran jahilan, dia mengeluarkan kata-kataan sebagai seorang jahil yang menunjukkan tidak sabar. Rabbi azallani bidzalik, Tuhan aku telah menghinakan aku. Maknanya dalam kepala otak puak-puak kafir ni, hina dengan mulia seorang duduk kepada harta benda dan pangkat kedudukan. Bila Tuhan bagi pangkat, bagi harta, mulia. Bila Allah Ta'ala sempitkan rezeki dia, Tuhan hina. Itu apa? Itu pemikiran sempit yang ditunjuk oleh puak-puak kafir yang tak pandai bersyukur dan tidak reti bersabar. Orang tak pandai syukur, tak pandai bersabar, inilah dia punya label ataupun standard. Kita orang beriman jangan tiru perangai buruk puak kafir ni, tidak dibenarkan menirunya sama sekali, sebab kita akan kehilangan banyak perkara yang telah disediakan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Allah sedia banyak pada kita ni, sedia nikmat, sedia tu sedia ni, tiba-tiba kita tak syukur nikmat, rugi. Kita akan kehilangan banyak perkara, hilang dunia, hilang rahmat, dan juga hilang nikmat yang disediakan oleh Allah di akhirat nanti dengan sebab tidak bersyukur. Baik, berapa kategori manusia ada? 2 kategori. Tak syukur dengan takabur. Allahu Akbar. Sekarang ni Allah Ta'ala nak tunjuk apakah watak sebenar mereka. Puak-puak yang mudah resah, yang mudah keluh kesah ni, apakah watak sebenar mereka? Ni kita kena tahu. Jadi tatkala Allah Taala tengok, ini panggil munasabah ayat 17 dengan ayat sebelumnya. Lamma haka ta'ala min aqwalihim tilka syubhah. Tatkala Allah Ta'ala telah menceritakan kepada kita tentang syubhat, silap faham mereka, menganggapkan kaya itu Tuhan sayang, miskin Tuhan benci. Faka'annahu qal bal lahum fi'lun huwa syarrun min hadzal qaul. Allah kata, hey, mu ni manusia, lebih buruk perangai kamu itu daripada kata-kata kamu. Tadi kata-kata dia kata apa? Dia kata Tuhan hina dia bila dia miskin, Tuhan sayang bila dia kaya. Allah kata bukan lagu tu. Maka di sini Allah Ta'ala nyatakan bahawa pandangan kamu itu silap. Allah mulia orang itu dengan sebab harta dia, menghina dengan sebab harta, tapi sebenarnya kamu si kaya, tidak menunaikan tanggungjawab yang sepatutnya. Apa dia tanggungjawab dia? Tengok ayat 17. Kalla bal la tukrimunal yatim. Kalla ni panggil harfu zajar. Mana satu, macam kita agak macam satu jerkahan lah. Tidak,
Gitu ayat dia. Bukan gitu. Jangan demikian. Itu terjemah asal. Sebenarnya kata-kata kamu itu salah. Anggapan buruk kamu itu salah. Apa dia anggaran buruk dia? Tengok nota di bawah 1833. Yakni kemewahan yang diberikan Allah kepada seorang itu tidak bermakna Allah memuliakannya. Bukan makna bila dia dapat mewah, dapat kedudukan, contohnya dia menang, boleh jadi penguasa, boleh jadi orang besar, boleh jadi korporat jutawan, bukan kayu ukur orang itu betul ataupun salah, orang itu disayang oleh Allah Ta'ala ataupun tidak. Dan kesempitan hidup yang dikenakan Allah kepada seorang itu tidaklah berarti bahawa Tuhan menghinakannya. Ini salah faham kamu. Kerana kemuliaan yang sebenar ialah hidayah dengan apa? Kemuliaan yang sebenar ialah hidayah dan taufiq yang diberikan Allah kepada seorang untuk beriman dan beramal saleh. Demikian pula kehinaan yang sebenar ialah ketiadaan mendapat hidayah dan taufiq untuk beriman dan beramal saleh. Ingat molek tu. Maknanya hina sebenarnya bila orang itu tak dapat hidayah. Duk lara, leka dalam dalam keadaan dia ni, maka itu yang dikatakan perbuatan yang tidak baik. Dia salah faham. Ini dia panggil apa ni? Ayat ni salah faham, salah menggunakan kedudukan itu sebagai parameter ataupun kayu ukur benar atau salah, sayang atau tak sayang Allah kepada seorang. Kita kata salah. Tengok balik pada ayat. Balik pada ayat kita, Allah kata apa? Kalla, tidak demikian. Mu salah faham tu. Salah faham itu sebab apa? Sebab dia pergi kata benda yang tidak sepatutnya dikata. Dia kata tidak sepatutnya dikata. Maka Allah Ta'ala tegur di sini supaya kita kembali ke jalan asas. Kita kena faham kayu ukur kita bukan duduk situ, tapi duduk di takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Barulah kita kena betul balik. Baiklah para jemaah sekalian, mari kita tengok ayat. Kalla, maknanya bukan. Itu salah faham, salah anggap. Dia panggil salah tafsir. Ya betulnya, bal la tukrimunal yatim, bahkan perbuatan kamu wahai orang-orang yang berkemewahan lebih salah lagi, kerana kamu tidak memuliakan anak yatim. Kaya, harta banyak, tapi tak peduli pada anak yatim yang miskin, yang susah, yang tidak ada ayah. Muak tak tahu pun pada mereka. Apa anda tidak muliakan anak yatim? Kerana menahan apa yang ia berhak menerimanya. Kerana menahan apa yang ia berhak menerimanya. Anak yatim itu patut dia terima, kamu tak buat. Jadi ini dia panggil. Maka Allah Ta'ala tegur dengan kalimah kalla, bukan. Sebab kaya miskin itu ujian. Tanda pelajar. Terjemahan ayat di kalla tadi, Allah Ta'ala mulia seorang hamba itu dengan melakukan ketaatan, dan Allah Ta'ala hina seorang manusia dengan sebab maksiat. Maka ayat ini ditafsir, tanda belajar ni, ditafsir dengan ayat surah Al-Anbiya ayat 35. Surah Al-Anbiya ayat 35, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, kami uji kamu dengan benda buruk
Dengan benda baik, fitnah sebagai ujian. Jadi ada orang yang bila diberi senang, takabur. Bila diberi kuasa, sombong. Tak kenal orang, tak kenal kawan, lupa kepada dasar perjuangan, macam-macam orang. Ada setengah orang bila diberi miskin, dia pula keluh kesah, stres, nak terjun bangunan lah, nak terjun sungai, nak terjun laut, macam-macam. Maka parameter tanda ni pelajar. Parameter Allah Ta'ala sayang ke tak sayang kepada seorang hamba dia duduk di mana? Duduk di ayat 13 surah Al-Hujurat. Ayat 13 surah Al-Hujurat, Allah kata apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia dari kalangan kamu di sisi Allah, siapa? Orang yang paling bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ini orang yang paling mulia. Bukan kaya, bukan dengan sebab keturunan, bukan dengan sebab tu, dengan sebab ni, tapi mulianya manusia dengan sebab mereka bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kita lagi nak jadi orang mulia ke tidak? Nak. Maka kita kena bertakwa kepada Allah. Apa nak bertakwa? Takwa tu makna apa? Takwa tu makna kita letak di depan kita tu benteng yang menyelamatkan kita daripada api neraka. Dengan cara mana? Dengan cara kita taat pada perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dalam kitab tafsir, ulama tafsir kata apa? Bal qad yuwassi' alaihi rizqahu imla'an wastidrajan. Ada orang yang Tuhan perluahkan rezeki dia untuk nak melarakan dia, melekakan dia, dipanggil istidraj. Tulis pelajar. Dia panggil istidraj. Allah beri kemewahan, kesenangan, pangkat dudukan supaya kita makin takabur, makin sombong. Dulu orang ingat dia ni baik, jujur, ikhlas dalam kerja buat, dalam perjuangan. Tapi bila Allah Ta'ala bagi kepada dia kedudukan, pangkat, ini dipanggil istidraj, maka Allah Ta'ala nak nampakkan watak sebenar si hamba Allah Ta'ala ini, supaya orang kena siapa dia dan apa watak sebenar dia. Maka itu barulah kita tahu, oh gini rupanya orang ni. Waktu tak kaya dulu okey aje. Nah, bila dah kaya ni lain macam. Waktu belum berkuasa dulu banyak cerita-cerita dan cita-cita nak buat. Bila sudah berkuasa lain macam pula. Jadi ini dipanggil istidraj. Bahaya. Allahu Akbar. Istidraj ni lah kita takut. Takut kita tak sedar. Lupa diri kata orang, lupa daratan. Sebab apa? Kita ingat kita duduk atas, Allah sayang. Kila, bukan syarat. Duduk atas Allah sayang. Allah Ta'ala muliakan seorang itu dengan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana kata di Nabi SAW dalam khutbatul wada'. Nabi telah sebut dalam khutbah ucapan terakhir di Arafah. Nabi kata apa? Nabi kata la fadla li arabiyyin ala ajami illa bittaqwa. Tidak ada kelebihan orang Arab dengan orang yang bukan Arab kecuali apabila mereka bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka di sini Allah Ta'ala tegur, kalla bal la tukrimunal yatim. Bahkan kamu menghinakan anak yatim dengan tidak menghiraukan hak mereka. Hak mereka. Tanda pelajar. Siapa dia anak yatim? Tulis, anak yatim orang yang kehilangan bapa, ayah dia mati sebelum dia balik, maka itu nama anak yatim. Kita sini tak kira budak ni yatim ni berapa umur? 20. Misa dia pun lebih tajam pada misa kita tak? Kita kata tak dah, yatim tu budak yang tidak ada ayah waktu sebelum balik, itu dipanggil yatim.
Ini kena yatim. Itu yatim. Mana budak-budak ni perlu kepada pembelaan, perlu kepada kasih sayang, perlu kepada orang yang bantu mereka, sebab dia tidak ada ayah yang melindungi dia. Kadang-kadang yang buat khianat pada dia tu bukan orang lain, pak saudara dia. Berebut harta, nak ambil harta, aku jaga anak yatim, aku jaga. Bila jaga dia bolok harta, budak ni merempak di atas rumah sendiri ataupun di atas tanah sendiri, sebab pak saudara dia atau penjaga dia telah membolot harta. Tidak lupa juga sebahagian daripada orang buka rumah anak yatim, tapi yang kayanya tuan punya rumah anak yatim, tabur-tabur derma banyak, si anak yatim merempak di arah supaya pergi minta derma sana sini. Ini juga satu perbuatan jenayah yang tidak memuliakan anak yatim. Digunakan anak yatim untuk ambil derma, naik dia punya banner besar-besar, tapi budak yatim ni duduk dalam rumah yang miskin. Yang duduk rumah kayanya penguasa-penguasa. Kita kata ini bukan tuduhan, tetapi suatu kebimbangan menyalahgunakan kedudukan anak yatim. Sama juga dengan tahfiz. Asrama tahfiz buruk, penguasa tahfiz duduk di rumah yang mewah dengan kereta mewahnya, ada berlaku dalam laporan yang dilaporkan. Kita kata bahaya ni. Maka makan harta anak yatim bukan senang. Allah Ta'ala sebut dalam banyak ayat-ayat larangan daripada khianat pada anak yatim. Di antara ayatnya surah Al-Isra, ayat 34, wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah. Jangan kamu menghampiri, jangan ambil harta anak yatim kecuali dengan cara baik. Kita ambil harta tu untuk nak guna untuk dia, nak beli makanan dia, pakaian dia, bayar yuran sekolah dia, keperluan hidup dia, bagi. Itu dia panggil hak anak yatim. Jadi penjaga tak apa boleh. Dalam ayat lain Tuhan kata, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya orang yang makan harta anak yatim secara zalim, sesungguhnya mereka telah makan mentakdarah api neraka dalam perut dia. Jangan gurau harta anak yatim. Pasal itulah orang jaga anak yatim ni besar pahala, dan sebaliknya juga besar dosa, besar bala kalau tidak dijaga dengan baik, dengan sempurna. Itu perangai yang pertama. Perangai yang kedua, si kaya yang tak baik ini, apa dia? Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Dan kamu si kaya tidak menggalakkan untuk memberi makanan yang berhak diterima oleh orang miskin. La yahussu ba'dukum ba'da ala it'amil miskin. Tak menggalakkan orang beri makan pada orang miskin. Dahlah dia sendiri bakhil, tak bagi makan, dia juga tak menggalakkan orang lain beri makan. Puak malah tu, tak sedut jamu dia. Sedap dia punya ayat. Sedap dia punya ayat. Sebab apa? Dia duk kira orang miskin, orang hina, orang yang tak ada kedudukan, jadi tak payahlah duk layan-layan dia. Maka ayat ini menunjukkan bahawa puak kafir itu dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Satu, sebab tak muliakan anak yatim. Yang kedua, tidak memberi makan orang miskin. Kamu tidak menggalakkan untuk memberi makanan yang berhak diterima oleh orang miskin. 3, ni tanda apa? Sifat yang ketiga, sifat buruk yang ketiga, wa ta'kuluna turasa aklan lamma. Dan kamu sentiasa makan harta pusaka secara rakus, dengan tidak membezakan halal haramnya. Tak beza halal dan haramnya.
Tak beza halal haram ni. Dia pakai makan bedah begitu je ni. Tengok dia punya munasabah, lamma dalla ala hubbid dunya bi amrin khariji. Kita nampak orang ni sayang ke dunia dengan sebab-sebab lain. Tapi dalam ayat ini Allah Taala nyatakan sayang ke dunia dengan sebab perasaan dalam hati dia tu nak senang, nak kaya, nak bolok harta, maka mereka ambil harta anak yatim, harta anak yatim pun ambil, orang miskin tak bantu, harta pusaka hak patutnya diambil dibagi kepada adik-beradik pun dibedal dan digomo oleh si bakhil ataupun si tamak ni. Ay wa ta'kulunal miras aklan syadidan la tatrukuna minhu syai'an. Maka dia pergi ambil bahagian orang lain, bahagian orang perempuan, isteri, bahagian anak-anak si mati, kamu pergi ambil korek belaka, maka ini perbuatan jenayah yang cukup besar. Bahaya sekarang ni. Ini ada cerita sahabat kita ni. Dia duduk sibuk dengan isu nak bantu orang tentang harta pusaka. Nak bantu orang tentang harta pusaka. Jadi dia ada orang mengadu, ambil buku Keindahan Islam. Sini. Ada orang mari mengadu. Dia kata dia ni baru kahwin. Bila dia baru kahwin, takdir Allah SWT-nya suami dia mati awal. Dia baru nikah, suami dia mati. Maka adik-beradik si suami keluar fatwa sendiri, fatwa sesat. Dia kata mu ni baru kahwin dengan dia, anak pun tak ada, tak sempat bagi khidmat gapo pun. Tak, kau mak mertua, ayah mertua pun baru kenal, maka kamu tak ada hak menerima pusaka. Tengok, senang hidup ni. Macam jahiliah, perangai jahiliah Melayu nama dia ni. Senang sewenang-wenangnya nak menafikan harta pusaka orang ni dengan sebab baru kahwin. Sudah menikah, mati. Kita kata para jemaah sekalian, ni dalam buku yang saya terjemah ni, nama dia Keindahan Islam. Dalam ni kita jawab persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh orang yang pening kepala. Dia kata, apalah Tuhan ni tak adil. Adik-beradik seibu sebapa, laki-laki perempuan. Bila ayah mati, adik-beradik laki-laki dapat 2 bahagian, si perempuan dapat 1. Tuhan pun tidak adil. Kalau kita orang kapur ni, kita kata orang cakap lagu ni, orang betul ke tak betul? Tak betul jalan. Nak sedap lagi bahasa kapur, dia panggil orang tak puk lah gitu. Tak empuk ni maknanya macam kita rebus ubi, tak masak lagi kita nak makan, mana boleh, terketuklah awak. Itu dia panggil orang, maknanya orang tidak matang dalam agama, bercakap tentang agama. Jadi ambil dalam bab pusaka ni, salah satu perbincangan khas dalam kitab kita ni, Mahasinul Islam, Keindahan Islam ni nak menyatakan bahawa Islam itu comel. Mu jangan mikir dengan otak, ya Tuhan ni tak adil sebab harta pusaka, laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Kita kata lah, baca dulu, patut bagi jawapan. Kena ingat, ini banyak orang mengarut ni. Dari sudut hukum, kalau dia orang ni sudah kahwin, takdir Allah Ta'ala, dia pun pergilah berbulan madu, kata orang. Arab kata syahrul asal. Naik kereta 2 orang ni berbulan madu, duduklah berpenis 2-3 malam di mana-mana. Nak balik, aksiden, suami mati. Bini ni boleh pusaka dah. Boleh pusaka mengikut bahagian dia lah. Hak lain-lain tu adik-beradik ambil lah. Kalau ada ibu bapa boleh ambil adik-beradik. Tapi hak isteri tu sudah ada. 1/4 daripada harta suami tu, sebab tak ada anak. Kalau ada anak 1/8. Kita belajar ke ilmu faraid tu. Dia kata tak boleh budak ni. Sebab apa? Sebab baru kahwin. Lama kahwin. Kalau sudah bersama 2 tu, suami isteri, maka hak dia tu sama. Suami lah gitu juga, nikah dengan isteri hari ni, esok mati orang tina tu. Tak ada anak. Walakum nisfu ma. Suami itu boleh separuh harta isteri. Mengamuk ayah adik-beradik,
baru mari je ni. Baru menikah 3 hari baru. Baru pengantin baru kata, inai belum pudar lagi mau ambil harta anak aku setengah. Allah Ta'ala tetapkan walakum nisfu ma taraka azwajukum. Bagi kami separuh harta kamu. Sedap dia cakap main-main. Dia agama Tuhan tu tak tidak peka dengan keadaan. Ana kalau nak tahu cerita panjang bab ni, kita pergi tanyalah al-fadhil, tuan-tuan qadi ataupun dia panggil pegawai agama jajahan ke mana. Banyak kes yang dibawa ni. Kes nak makan harta anak yatim, nak makan harta pusaka seperti yang dibuat oleh puak jahiliah zaman dulu. Ada seorang perempuan bawa anak kecil mari rumah kita. Anda tak ingat tarikh, lain kali kita kena tulis kali tarikh-tarikh ni, orang hak peristiwa. Dia mari minta nasihat ustaz. Kata nasihat apa? Nak tanya hukum lah. Budak ni anda ingat tiga orang kanak-kanak kecil. Dia kata saya ni isteri yang kedua yang dikahwin secara resmi tapi sembunyi. Mana dia suami dia tak declare ke bini nombor 1 dia. Bila suami itu mati, anak-anak ni mari. Sebab anak ni berhak menerima pusaka ayah dia. Walaupun tidak diisytiharkan kepada bini pertama. Abang-abang hak tua-tua ni tak iktiraf. Tak, mu tak ada, bukan anak ayah aku ni, senyap. Walaupun tunjuk surat beranak, tunjuk surat nikah, tak mau. Habis harta dia boleh bagi puak dia. Kata sodok, anda ingat lagi dia sebut, kata sodok berdoza. Ayah ni pasal jenis main tolak-tolak kayu dalam bukit ni. Kayu lah bitisnya. Budak kecil ni tak beri satu, beri kereta tolak. Alah, lengan botol pek ya beri. Kereta galau, kereta sodok ni ambil lah. Kita kata tidak boleh. Kita bagi tahu pada ibu kanak-kanak ni, tidak boleh berdiam diri. Kamu bawa semua dokumen ni pergi ke pejabat agama. Report di sana akan ada pembelaannya insya-Allah. Manusia dia tak takut Tuhan. Mudahlah nyemai benda-benda. Baiklah para pelajar sekalian, mari kita tamat tafsir kita dulu. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Serta kamu pula kasihkan harta secara tamak halaba. Ini puncanya. Wa tuhibbunal mala hubban katsiran mufritan. Bila kamu sayang nak harta tamak, bila kamu ada sifat dalam diri seorang manusia, maka lupa diri, lupa daratan, dia akan ambil harta mana saja jalan yang dia boleh ambil, dia akan ambil. Fala tunfiqunahu fil khairi. Harta yang sudah ada tidak diinfakkan jalan kebajikan, sebab dia bakhil, kopi sombong, kerjanya nak ambil benda yang tidak baik. Allahu Akbar. Ayat ini ditafsirkan dengan ayat, banyaklah ayat-ayat yang menyebut tentang cinta dunia. Seperti surah yang kita baca surah lepas, dalam surah Al-A'la ayat 16 dengan 17, dan juga dalam surah Al-Adiyat ayat 8, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Jadi manusia ni bakhil sangat, nak sangat kepada harta sampai mereka tak peduli halal atau haram. Yang pentingnya kita boleh mana-mana kita boleh bedal belaka. Jadi para jemaah sekalian, harta yang berkait dengan anak yatim adalah perbuatan dosa besar. Ayat yang kita baca tadi menunjukkan bahawa orang yang makan harta anak yatim, sesungguhnya mereka telah makan api neraka dalam perut dia. Maka apa? Maka api neraka dalam perut. Mari kita tamatkan ayat ini dengan mencari 5 faedah. Faedah yang pertama, kita akan ulang balik ayat yang kita baca tadi. Ayat berapa? Ayat 15. Fa ammal insanu iza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Jadi bila manusia ni dapat nikmat, dia kata Tuhan aku telah muliakan aku. Kata di ulama tadabbur, annal mutana'im
la yanbaghi an yaghful. Orang yang dapat nikmat, jangan lupa, jangan lalai daripada pemberi nikmat. Siapa dia beri nikmat pada kita? Allah Azza wa Jalla. Kenapa bila dapat nikmat kamu sombong? Kenapa bila dapat nikmat kamu takabur? La. Jadi setiap orang kena sentiasa apa? Sentiasa sedar, sentiasa akur bahawa segala yang dia dapat ini adalah merupakan nikmat daripada Allah Azza wa Jalla. Maka orang kafir berbangga dengan nikmat yang dia ada. Oh, dia kata Rabbi akraman, Tuhan aku muliakan aku. Kalau dia kata itu dengan sombong, dengan takabur, dengan bangganya, maka ini perbuatan yang tidak baik. Tapi kalau kita nak insaf dengan ni pelajar, ini penting ni. Kalau kita nak insaf, kita sebut alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala beri pada saya rezeki, dapat duit banyak dalam perniagaan kita ke, dalam bisnes kita, dalam apa projek yang kita dapat, maka kita telah menggunakan duit ini untuk kebaikan. Kita buka pusat pengajian Islam, buka tahfiz, buka pondok, pergi bantu orang susah, maka itu dia panggil at-tahaddusu bi ni'matillah. Orang yang bercakap tentang nikmat Allah itu tidak dilarang. Kalau larangnya takabur, aku ni lah. Kita kadang-kadang nak sebut juga nikmat Allah Ta'ala kepada kita, maka itu dibenarkan. Kita bagi tahu, tapi ingat, jaga baik-baik, nanti dimasuki oleh syaitan dalam bab riya, dalam bab sum'ah pula. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap orang yang dapat harta, hendaklah dia sentiasa muhasabah diri. Dia panggil ya tabassara. Kita celek mata hati kita, kita berfikir, kenapa Allah bagi pada aku harta ni? Kenapa Allah bagi pada aku pangkat kedudukan? Kenapa bila aku nak buat benda baik orang sokong, contohnya? Maka kita kena mikir, kita pun tahulah bahawa Allah beri sebab Allah nak uji kita. Allah nak tengok kita bersyukur atau tidak. Maka kita jangan lupalah. Jangan lupa diri, jangan lupa daratan, jangan lupa kepada orang tu, jangan lupa orang ni, sebab kita kena tahu bahawa kita sekarang ini duduk di bawah. Di bawah mana? Di bawah pemerhatian Allah Azza wa Jalla. Tuhan nak tengok, mu ni kalau aku bagi kaya, senang, kamu ni bahasa jenis mana? Jenis spesies mana mu ni? Spesies kufur nikmat atau spesies orang yang syukur nikmat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Ta'ala nak uji supaya dia nak dinampakkan kita ni kepada orang lain. Nampak pada orang lain bahawa kita ni dapat nikmat, kita syukur. Biar orang lain yang dapat nikmat juga ikut sama. Ni kadang-kadang payah kita ni. Nah. Faedah yang ketiga, wa amma iza mabtalahu faqadara alaihi rizquh. Apabila Allah Ta'ala sempitkan rezeki dia, fa yaqulu rabbi ahanan. Dia kata, Tuhan aku telah menghinakan aku. Maka kita kena ingat bahawa hina mulia seorang manusia bukan seperti yang dipahami oleh si yang tidak syukur nikmat ini. Hina manusia bukan duduk miskin dengan kaya, bukan duduk di pangkat kedudukan, tapi hina atau mulia seorang manusia itu duduk kepada hubungan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Dia kaya, syukur, mulia. Dia miskin, dia susah, sabar, mulia. Tapi mata manusia lain, mata manusia lain, mata kacamata yang Allah telah suruh kita perhati tengok lain. Tengok dalam ayat ini, fayaqulu rabbi ahanan. Dia kata Tuhan aku hina aku. Dia tak kata fa'ahanahu. Allah Ta'ala telah menghinakan dia. Kenapa Allah guna kataan
faqadara alaihi. Allah Ta'ala sempitkan rezeki dia. Ini dia panggil beradabnya kita dengan Allah. Bila Tuhan bagi rezeki, kita kata alhamdulillah Allah rezekikan aku. Bila Allah sempitkan rezeki, jangan kata Tuhan hina aku dulu, Allah uji aku. Jadi bahasa kita dengan Allah, cakapan kita dengan Allah kena berlapik. Jangan kata Tuhan hina aku dah, tak bagi rezeki banyaklah. Itu dia panggil bahasa orang tak erti, orang tidak pandai. Yang keempat, Allah nyatakan perangai orang yang kaya ni mudah lupa diri. Apa dia? Kalla balla tukrimunal yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin. Biasanya orang kaya ni lupa daratan, lupa diri, lupa kepada orang lain. Bila kaya duk mewah seorang, buat benda-benda yang pelik-pelik. Lah ni jangan kata lagu tu Abu Anas tak betul tu. Cuba tengok bulan Ramadan. Bulan Ramadan ada pelajar-pelajar rumah-rumah anak yatim, pelajar tahfiz ni tak boleh duduk di tahfiz dah bulan puasa. Hari-hari orang bawa dia. Hari ni syarikat ni bawa pergi hotel ni makan. Esok orang ni pula siapa budak ni nak ngapa Quran apa tak ingat dah. Duk main buka puasa di hotel besar-besar sebab dia panggil CSR apa benda, nak tunjuk pada orang dia ni jaga. Saya kata, Al-Faqih Abu Anas kata, kalau awak betul-betul nak bantu tahfiz, nak bantu anak yatim, tak perlu bawa dia pergi tempat mewah-mewah sebab mereka hidup dalam sederhana. Orang yatim, pelajar tahfiz ni dia perlu pada hidup sederhana, bukan pergi tempat mewah, duduk tengok kemewahan, duduk tengok duduk nak buka puasa orang lain duduk zikir, kita duduk dengar muzik nyanyi-nyanyi. Kita kata ini merosakkan reputasi kedudukan anak-anak yatim itu dengan orang-orang yang tahfiz, pelajar-pelajar. Bagi tempat dia. Kita kata kita punya projek hari ni untuk anak yatim 50,000. Kita pergi ke cari anak yatim mana-mana, tengok mana yang patut dibaiki prasarana asrama dia. Tu baru betul. Tak comel ni, tandah dia rusak, kita baiki. Duit kita ada lagi, bawa makanan mari sini. Cari catering-catering yang sederhana, jangan mewah. Orang yang hidup dalam sederhana, kita jangan rusakkan kepribadian dia. Nanti duk mikir tak jadi dah yang ngaji lagi ni. Tak, baik kita jadi orang mewah, senang hidup. Main tahfiz ni gak duk ngapa Quran siang pagi petang siang malam buat sakit kepala ya. Ingat baik-baik. Tapi orang kena nak ambil gambar 5 kamera besar duk tunggu anak yatim masuk, jujur dengan lagu yang mari pelajar tahfiz pula beleret dengan kain serba atas bau atas kepala, ambil gambar, lepas pada tu balik panjang tahun duduklah dalam rumah buruk, asrama-asrama yang terbiar. Kita hanya menjadi bahan penggambaran pada bulan Ramadan oleh syarikat-syarikat yang besar, penaja-penaja yang duk tayang kepada orang kerja dia duk tolong anak yatim. Saya tak marah tolong orang, tapi biar kena SOP mengikut syariat yang baik. Kita kata itu yang sepatutnya. Baiklah. Maka di sini Allah Taala sebut ni tak menggalakkan bagi makan orang miskin, tidak menjaga anak yatim. Itu perangai asal puak-puak kafir yang sukakan dunia. Baiklah, yang terakhir dalam ayat yang kelima, wa ta'kuluna turasa aklan lama, kamu juga suka makan harta-harta pusaka dengan cara yang tidak baik. Tuan-tuan dan puan-puan, para jemaah sekalian, kena ingat molek. Harta pusaka ni hak orang. Kalau kita tak bagi mengikut faraid, mengikut syariat Allah Azza wa Jalla, bermakna awak makan hak orang. Jangan main. Lebih-lebih lagi kalaulah si mati tinggal anak-anak kecil, apalagi kita nak kalau penjaga-penjaga dia duk makan harta anak yatim ni, maka lagi besar dosa, lagi berat tanggungjawab dia di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sebab itulah kita, sama ada kita nak bagi pusaka, bagi dengan baik kan? Kalau sudah bagi pusaka semua siap, tiba-tiba adik-adik perempuan kata kami ni miskin, abang-abang laki-laki kaya-kaya dah, minta lah kalau kita nak bagi sama rata, boleh tak boleh? Dalam syariat tak, laki-laki 2, perempuan 1, tapi kita nak bagi sama rata, maka memerlukan pada persetujuan adik-adik laki-laki.
Kalau kata tak apalah kita setuju, biarlah sama-sama kita merasai harta yang ditinggal oleh ayah, kan, oleh arwah ni, boleh ya. Tapi kena, tak boleh paksa rela, kena dengan bitibi nafsin, dengan kerelaan hati. Kalau tidak, awak si perempuan ambillah bahagian awak, yang laki-laki ambillah bahagian dia. Ada setengah orang ni dia kata, oi, abang ni dah kaya lah, nak ambil lagi harta pusaka. Kita kata itu hak dia, kenapa kita pertikaikan? Dia kaya ke, dia jutawan, dia nak harta ayah, dia ambil. Dan ada orang yang kita kenal, saya kata jazahullahu khairah, Allah Ta'ala lah bagi balasan yang baik kepada anak ni. Dia kaya, dia kata, Ustaz, saya nak hak saya dalam harta pusaka. Kata, memang hak awak pun tak ada orang boleh halang, tapi adik-beradik macam jealous. Dia kata, sebab saya kaya dah, saya ni tokek. Dia kata nak ambil lagi. Kata dah, ambil harta tu. Lepas kita tanya dia, awak nak buat apa dengan harta tu? Tuan nak buat apa dengan harta tu? Kalau nak buat rumah dia besar dah, kereta dia banyak dah, anak-anak dia kaya dah. Dia kata dah, dia kata, Ustaz, saya nak ambil harta ayah saya ni, saya nak pulang balik kepada dia. Subhanallah. Mana dia boleh, contohnya kita kata 50,000 bahagian dia ambil, dia pergi ke mana-mana pusat masjid ke, tahfiz ke, pondok ke, Ustaz ni 50,000, saya nak buat sesuatu untuk ayah saya, buat pondok ke sebuah, buat asrama ke. Kita kata Masya Allah, tabarak Allah Ta'ala berkat awak ni. Walaupun awak ambil harta ayahmu, harta pusaka, tapi dia tak guna satu sen untuk dia, semuanya dikembalikan pada ayah ni, arwah ni, dengan cara dia wakaf. Kita tak tahu. Jangan duk tuduh orang, oh tomok, kaya dah nak ambil lagi. Tak. Tapi kalau dia kaya dah gila harta, hak yuhibbunal mala hubban jamma, hak ni kita perlu nasihat lah. Bang dah kaya bang, tak usah berebut harta pusaka lah. Banyak lagi harta lain ada, tapi apa boleh buat, itu hak dia, tak boleh kita nak larang hak orang. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, dalam bab harta pusaka ni, baca dalam kitab Keindahan Islam ini ada beberapa penjelasan dan jawapan-jawapan kepada tuduhan-tuduhan tak baik orang-orang yang pening kepala dalam masalah ini. Baiklah, alhamdulillah tamatlah perbincangan kita. Insya-Allah dalam siri yang akan datang kita akan masuk ayat 21 sehingga ke akhir surah biiznillahi azza wa jalla. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.